Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang saya hormati pentadbir-pentadbir sekolah dari sekolah-sekolah yang menyertai kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa. Dan saya difahamkan ada juga yang bukan dari sekolah amanah tetapi demi kelestarian alam ingin menyertai sesi pembentangan kita pada hari ini. Tidak dilupakan pegawai-pegawai dari Lipet Services, pegawai-pegawai dari Root and Shoots, guru-guru dari semua sekolah yang hadir pada hari ini. Minta maaf saya tidak dapat nak sebut satu persatu tetapi terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa, kerana sudi menjadi guru pembimbing dan sudi membimbing anak-anak murid kita yang bakal membuat pembentangan sebentar lagi. Dan yang kita sama-sama raikan, yang sangat kita nanti-nantikan, anak-anak murid, adik-adik yang bakal membuat pembentangan sebentar nanti. Jadi pertama sekali bagi pihak wakil Lipet Services, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan saya difahamkan turut bersama dengan kita sekolah-sekolah yang tidak membuat pembentangan tetapi ingin mendengar, mungkin akan menjadi inspirasi kepada murid-murid yang lain. Dan ini bukan kali pertama kita buat pembentangan. Sebelum ini kita ada sesi pembentangan yang telah dibentangkan oleh murid dari SK Sampadi dan SK Kimanis kan? Am I right? Last presentation. Jadi ini adalah pembentangan kita yang kedua. Dan nanti akan ada lagi pembentangan yang ketiga kerana ada murid dari SMK Lundu yang tidak dapat membuat pembentangan hari ini atas sebab-sebab tertentu. Dan insya-Allah kita akan ada sekolah-sekolah daripada kluster lain termasuk dari Kelantan dan juga SMK Bangsar. SK Bangsar juga mungkin akan membuat pembentangan dalam sesi yang akan datang. Jadi sama-sama kita nantikan jemputannya ya. Baiklah. Tanpa membuang masa, saya minta sebelum tu sedikit housekeeping check. Sementara yang lain membentang, kita minta letakkan dalam mode mute bagi mikrofon masing-masing kecuali pembentang sahaja yang boleh unmute. And then kalau ada soalan boleh ajukan di dalam ruangan chat atau selepas sesi pembentangan kita akan buka 2 minit untuk sesi soal jawab. Okey. Jadi tanpa membuang masa saya mengucapkan all the best kepada adik-adik yang bakal membuat pembentangan. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan pembentang kita yang pertama dari Sarawak, dari Lundu, SMK Lundu. Dipersilakan adik Ana Anthony untuk membentangkan projek berkaitan ikra yang telah beliau jalankan. So tanpa membuang masa, dipersilakan adik Alfonso. Alfonso, okey. Selamat pagi, nama saya Alfonso Ana Anthony dari kelas 3E3. Saya bersekolah di SMK Lundu. Aduh. Screen, kamera. Kamera. Ya, Macam mana? Macam mana ya? Macam mana nak tunjuk di sana? Macam mana ni? Tolong dulu. Aduh. Tak dapat lah. Ya. Tak ada. Okey. Tak dapat. Tak tahu macam mana ni. Tekan mana dia? Okey. Selamat pagi, nama saya Alfonso Ana Anthony dari kelas 3E3. Saya bersekolah di SMK Lundu. Okey.
Pada petang ini saya akan menjelaskan tentang proyek ekowira saya, yaitu menanam sayur-sayuran seperti menanam sayur kangkung, sayur pahit, jagung manis, aloe vera, dan bunga ros. Tempat penanaman yang saya gunakan daripada bahan plastik seperti besen, tong, baldi, botol, bekas sabun basuh, dan cawan. Objektif dari proyek ini ialah menggunakan semula bahan plastik tebang. Tujuannya, yang pertama, untuk mengurangkan bahan buangan berasaskan plastik. Yang kedua, mengetar semula bahan terpakai untuk dijadikan tempat penanaman sayur. Manfaat dari proyek ini ialah untuk menjimatkan perbelanjaan keluarga, menceriakan landscape sekeliling rumah, dan ketiga, boleh menjana pendapatan. Ini adalah gambar semasa saya mengumpul barang-barang terpakai dari tempat pembuangan sampah dan kawasan sekeliling rumah. Kesan penggunaan bahan terpakai ialah yang pertama, dapat menjimatkan kos, tidak perlu membeli palsu. Yang kedua, secara tidak langsung dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Yang ketiga, boleh digunakan berulang kali. Yang keempat, boleh menimbulkan kesedaran pada orang awam. Ini adalah gambar semasa saya melakukan proses membentuk dan memotong barang-barang terpakai untuk dijadikan menanam. Ini pula adalah gambar-gambar semasa saya melakukan proses pemotongan. Saya meminta bantuan bapa saya untuk melakukan kerja-kerja yang berat dan berbahaya. Ini pula gambar semasa saya mengisi tanah ke dalam bekas. Ini pula semasa saya melakukan gambar-gambar semasa proses penanaman seperti menanam kangkung, menanam sawi pahit, menanam aloe vera dan jagung manis, serta menanam bunga. Ini adalah gambar semasa saya menyusun tanaman di tempat yang telah disediakan. Ini adalah tanaman saya yang telah saya susun untuk menceriakan landscape di sekeliling rumah saya. Ini adalah proses penjagaan tanaman saya, seperti menyiram bunga setiap pagi dan petang, dan membaja tanaman sekiranya perlu. Ini pula adalah gambar semasa tumbuhan saya mulai tumbuh dan membesar selepas beberapa hari. Ini adalah hasil daripada tanaman saya. Ini pula adalah gambar semasa saya meminta bantuan ayah saya untuk menuai hasil tanaman saya. Selepas menuai hasil tanaman saya menjual hasil tanaman saya kepada jiran-jiran di sekeliling rumah saya. Saya juga mendapat uang daripada hasil tanaman saya. Refleksi, saya merasa gembira kerana tanaman yang telah saya tanam telah membuahkan hasil. Dari proyek ini, saya mendapat satu pengalaman yang baharu dan berharga. Saya juga belajar erti tanggungjawab menjaga tanaman yang saya tanam, seperti menyiram setiap pagi dan petang, membaja dan mencabut rumput. Saya juga mendapat ilmu dalam bidang pertanian, iaitu tanaman perlulah dijaga dengan baik untuk mendapatkan hasil yang lumayan. Penghargaan, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Dayang Timinah binti Rasidi dan guru-guru pembimbing Ekowira SMK Lundu atas segala nasihat dan tunjuk ajar. Tak lupa juga kepada kedua ibu bapa saya, iaitu Encik Anthony Anak Damol dan Puan Suzy Anak Dihi, yang sangat banyak membantu dalam menjayakan projek Ekowira saya. Ini saja pembentangan saya pada petang ini. Sekian, terima kasih. Wah,
Terima kasih Adik Alfonso, pembentangan yang penuh bersemangat. Kita boleh bagi tepukan alam maya untuk Adik Alfonso kita. Okey, bermula daripada projek yang dimulakan demi menjaga alam sekitar, kita dapat lihat hasilnya. Adik Alfonso juga dapat memperolehi wang sebagai pendapatan sampingan. Jadi keep it up, and then saya percaya dia akan memberi banyak impact bukan saja kepada alam sekitar, kepada komuniti dan juga kepada insan-insan yang lain. Okey. Saya minta maaf saya terpaksa skip dahulu sesi soal jawab sebab kita risau nanti kita tak dapat habiskan pembentangan, tapi tolong typekan kalau ada soalan dalam ruangan chat. Nanti selepas semua pembentangan kita akan jemput adik-adik kita yang membentangi untuk menjawab soalan-soalan tersebut ya. Okey, seterusnya dipersilakan adik Bradford Boyd Belinda juga dari SMK Lundu untuk kongsikan projek yang telah adik Bradford jalankan. Tanpa membuang masa, dipersilakan adik Bradford. Boleh nampakkah slide? Ya, boleh. Boleh. Teruskan. Selamat pagi kepada Miss Prema dari Roots and Shoots Malaysia, mentor tim Ekowira Borneo, pegawai-pegawai LIP, guru-guru dan rekan sekalian. Pada petang ini, saya Bradford Tikata 5 dari SMK Lundu akan membentangkan sedikit tentang projek Ekowira saya. Dalam projek ini, saya menanam sayuran yang menggunakan bahan buangan sahaja. Objektif dari projek ini termasuklah mengurangkan pembuangan bahan terbuang dan menjadikan bahan terbuang sebagai pasu untuk menanam sayur. Bahan yang saya gunakan hanyalah botol minuman plastik dan botol minyak masak plastik. Tanaman yang saya akan tanam ialah sayur bakcoy ataupun pakcoy dan satu lagi jenis sayur yang lain. Bahan tersebut saya dapati daripada hasil carian di beberapa buah kedai di Pasar Lunduk yang berdekatan dengan kediaman saya. Bahannya termasuklah botol minuman plastik seperti botol cola. Seterusnya bahan yang diambil dari kediaman saya sendiri iaitu botol minyak plastik. Jadi apakah kesan penggunaan semula bahan tersebut? Antara kesannya termasuklah mengurangkan sisa pepejal yang terhasil pada masa yang sama, mengurangkan permintaan barang di pasaran dan menurunkan kadar penggunaan sumber semula jadi untuk pemprosesan bahan baharu. Selain itu, dapat mengurangkan penghasilan sisa yang dapat memudaratkan kesehatan. Bahan seperti botol plastik mempunyai beberapa campuran kimia sebagai bahan asas dalam pembuatannya. Contohnya, phthalates yang boleh mengganggu sistem pembiakan manusia, mengganggu sistem hormon dan memburukkan simptom alergi dan simptom asma. Dan ini adalah kata-kata daripada Mother Teresa. I only feel angry when I see waste, when I see people throwing away things we could use. Dan ini adalah proses penanaman saya. Yang pertama, botol plastik dipotong dengan kemas dan penuh berhati-hati. Setelah itu, botol yang selesai dipotong dihiasi menggunakan spray pen. Yang kedua, masukkan tanah ke dalam botol plastik yang telah selesai dipotong dan dihiasi tadi. Yang ketiga, tanam biji benih di dalam tanah. Setelah itu, tanah tadi dilembabkan menggunakan air. Setelah semuanya selesai, hanya perlu dijaga setiap hari agar sayur berjaya tumbuh dengan baik. Ini adalah hasilnya, sayur yang berjaya tumbuh dengan baik. Sayur bakcoy yang juga tumbuh dengan baik, saya pindahkan untuk dijadikan sebagai tanaman hidroponik. Kesimpulannya, saya berpendapat bahawa projek Ekowira ini memberikan 1001 kebaikan kepada diri saya dan juga orang lain. Saya sangat bersenang hati dalam penyertaan projek Ekowira yang memberikan saya pengajaran dan ilmu baharu. Tambahan pula, saya sedar akan kepentingan penggunaan semula bahan terbuang. Semoga daripada projek ini, saya dan juga peserta lain dapat memanfaatkan bahan-bahan terbuang demi kepentingan dan keindahan alam sekitar. Itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.
Ahnya, terima kasih. Sama-sama bagi tepukan alam maya untuk adik Bradford kita. Siap ada quotes daripada Madam Teresa lagi dimasukkan dalam presentationnya. Well done adik Bradford. Terus usaha baik seperti ini dan mungkin lepas ni boleh share dengan kawan-kawan sekelas. Ataupun kalau ada TikTok ke social media account boleh share. Sebab ini your effort and then this is something that you should be proud of by yourself. Okay. Seterusnya dipersilakan peserta atau pembentang kita yang ketiga dari SMK Lundu juga, Adik Aifa Najwa Izzati binti Belia. Adik Aifa, dipersilakan. Adik Aifa ada dalam ni ya? Ya, sekejap ya. Okey. Boleh nampak kah? Yes, boleh nampak. Alright. So good afternoon for Miss Prema from Roots and Shoot Malaysia, mentor team Ekoira Borneo, Lipid officers, teachers and friends. So today I'm going to present about my Ekowira project. So my content for today is about me, my task, objective, material, source, effect and impact, processes, outcome, latest update, and also output and conclusion. So about me, my name is Aifa Najwa Izzati binti Belia and I presenters of SMK Lundu Sarawak and I am 17 years old. So about my task, what we did for this Ekoira project. So for Ekoira project, we have plant various type of plants such as vegetable and flower in the special pot. We have produced our own green environmental pot, which is made of any used plastic bottle or waste packet. For me, I prefer to plant vegetable because it can show faster result compared to flower. So objective of my project, objective help me to complete my task successfully. Firstly is to minimize the amount of waste, especially solid waste. Second, to renew an item to another useful item. Third one is to produce the waste to be plant pot, and the last one to save money. This objective more to 3R, which is reuse, reduce, and recycle. So material use, those are all the items I use, which is plastic bottle or waste bucket, cutter or scissors, soil, you may use gumboot or compost or even cocoa peat, seed or buds, and pen if needed. And source, where we collect and earn all the material. So mostly everything I just get it from home due to movement control orders, so we can go out just for a small thing. So plastic bottle, cutter, soil, seed or bud, and pen, I just get it from home. So effect and impact, what I gained with this project. Through this project, I managed to learn to make use of recycled materials, learn to grow plant with the correct techniques and method, fill free time with create and wolf activity, creating an inner awareness to care about the environment and utilize all recyclable material. And the last one is to strengthen my family bond. I need to get help sometimes from my parent or sister because I don't know so much knowledge about planting. That's why I said that this program has strengthened my family bond. So this is my process of planting. So this is what I do for my work. So the first picture, I collect my bottle just found at home. The second picture, I paint my bottle so it's more attractive. The third picture, while wetting the bottle to dry, I have mixed up two types of soil, that is topsoil and compost soil. So the fourth picture is my product and the last one is my plant pot with my seeds. And I also came up with my hydroponic. During challenging era, for me, it's necessary to us to come out with modernistic idea. So the first picture, as we can see, that is my seed. And the second picture, I just mix up my soil. The third picture, I put the seed into the egg container first because to make sure the seedling is growing. The last picture is I have to move my tiny plant to hydroponic life. And this is my outcome. Actually, when my plant getting bigger, I have to change my pot.
At the end of the bottle, I have to put a piece of fabric for effective absorption of water. Output and conclusions. In my opinion, EcoEra project is a project that gives me a bouquet of benefits for my own life, additional side knowledge and experience I would not have encountered in anything else. Through this green environmental project, I managed to improve the nature in myself. Therefore, EcoEra is a project that must be continued for produce a generation that love nature. For organizer, I would like to say thank you for organizing this beneficial program for young generation and open the space for my school. For teacher who has given encouragement, I would like to say thank you to each of my teacher, Madam Dayang, Sir Zulkifli, Madam Rosniza, and Madam Misen. When you put the whole picture together, recycling is the right things to do, Pam Shoemaker. Thank you for your attention. Wow, it's mind-blowing. Congratulations Adik Aiwan Najwa Izzati. Thanks for your amazing presentation. Okay, kalau kita tengok the presentation that presented by Adik Aifa, it's involved cross-curricular activities as well. Ya, bukan saja focusing on alam sekitar, tapi soil tadi tu, okay, and then hydroponic, semua tu melibatkan elemen science together. So indirectly, elemen STEM ataupun STEAMs yang memang sedang hangat diperkatakan ni memang digunakan dan ditunjukkan oleh Adik Aifa Najwa sebentar tadi. And also congratulations to all teachers yang supportive, yang memang sanggup membimbing anak-anak murid kita. Okay, saya rasa Adik Karen dah tak sabar-sabar untuk membuat pembentangan. Jadi dipersilakan Adik Karen Ko Yen Sing untuk pembentangan beliau. Dipersilakan. Boleh nampak slide ke? Boleh. Okey. Selamat pagi kepada Miss Prima dari Roots and Shoots Malaysia, Mentor Team EcoEra Borneo, pegawai-pegawai, EP Officer, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Karen Ko Yen Sing, tingkatan 5 dari Sekolah SMK Lundu. Maklumat projek EcoEra ialah menguruskan bahan buangan plastik, mengurangkan pencemaran pembuangan plastik kepada alam sekitar dan menanam sayur untuk kegunaan keluarga. Maklumat, sayur atau bunga yang akan tanam ialah daun bawang. Saya memilih bawang kerana daun bawang ialah salah satu tanaman yang paling mudah tanam. Selain itu, daun bawang bermanfaat kepada kesihatan kita. Daun bawang boleh menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesihatan jantung, mengontrol kadar gula darah, mencegah kanser dan meremajakan kulit. Bahan terpakai atau terbuang yang akan gunakan ialah bekas popcorn. Bekas popcorn boleh digunakan sebagai pasu. Tempoh menanam bahan tanaman saya ialah sepanjang 3 minggu. Saya mula menyediakan bahan tanaman iaitu bawang dan bahan plastik bekas popcorn. Kemudian saya memilih tanah yang sesuai lalu meletakkan tanah dan bawang ke dalam bekas popcorn. Pada minggu pertama, sebilangan daun bawang mula tumbuh. Saya meletakkan kulit telur di bahan tanaman saya kerana kulit telur dapat meningkatkan prestasi saliran, melepaskan fosfor, meningkatkan nutrien di dalam tanah dan mendorong pertumbuhan akar. Pada minggu kedua, semua daun bawang mulai tumbuh. Saya menggunakan air cucian beras untuk menyiram bahan tanaman saya kerana air cucian beras dapat dijadikan pupuk organik cair. Air cucian beras memiliki kandungan seperti protein dan zat perangsang tumbuh pada tanaman. Selain itu, air cucian beras dapat
iaitu perpanjangan akar tanaman. Kerana air cucian beras mengandungi vitamin B1 atau tiamin. Seterusnya, air deras membolehkan tanah tanaman menjadi subur dan membuat daunnya ribun. Oleh itu, pengiraman dengan air cucian beras yang dilakukan 1 hingga 2 hari sekali boleh membuat tanaman tumbuh subur dan melahirkan tunas baru. Pada minggu ketiga, daun bawang cukup tinggi. Boleh dipotong menjadi bahan tambahan agar aroma dan rasa pada makanan atau minuman menjadi lebih kuat. Kesimpulannya, projek Ecovera sangat berfaedah kepada murid-murid. Hal ini dikatakan kerana murid-murid dapat mengisi masa lapang bersama dengan keluarga menjalankan projek tersebut untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Melalui projek ini, murid-murid dapat mengedarkan bahan-bahan plastik menggunakan semula menjadi bahan lain supaya dapat mengurangkan pembuangan plastik dan mengelakkan pencemaran alam sekitar. Selain itu, murid-murid dapat menambah ilmu pengetahuan dari luar bidang seperti bidang pertanian. Selamatkan bumi, yuk bijak menggunakan plastik. Penghargaan. Sepanjang proses saya menyiapkan projek Ecovera, saya telah mendapat banyak bantuan daripada pihak-pihak lain. Bantuan yang diberikan oleh mereka amat saya hargai kerana dengan bantuan mereka saya dapat menyiapkan projek ini. Oleh itu, saya ingin menyata setinggi-tinggi penghargaan kepada guru-guru pembimbing Kelab Pencipta Alam Sekitar iaitu Cikgu Dayan Timinah, Cikgu Zulkifli, Cikgu Rosmijah dan Cikgu Misen yang telah banyak memberikan cadangan dalam bagaimana untuk membuat projek ini. Dengan bantuan mereka, saya dapat menyiapkan projek ini pada masa yang ditetapkan. Selain itu, ibu saya, Banyu Cucuk dan adik saya, Sharon Koyen E membantu saya dalam menyiapkan projek ini. Saya telah memberi tunjuk ajar dalam bagaimana untuk menanam daun bawang, manakala adik telah mengingatkan saya untuk menyirat bahan tanaman. Saya amat menghargai pertolongan yang diberikan oleh mereka. Itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Adik Karen. Kalau kita tengok di sekolah mana dulu, kalau dalam kelas kita ada aktiviti kooperatif kolaboratif, Adik Karen pun tunjukkan ada aktiviti kooperatif kolaboratif. Mak, adik, beradik, family semua supportif. Even pembentang sebelum ni pun ada tunjukkan ayah membantu abang. So, sampaikan salam dan ucapan terima kasih daripada pihak kami kepada ibu bapa, adik-beradik yang telah membantu adik-adik semua menyiapkan projek ini. Dan yang paling menarik dalam presentation Adik Karen tadi, bukan sahaja berjaya menyiapkan projek tersebut juga berjaya dimasak sekali dengan Maggi dan udang. Udang lundu ni semua segar-segar, nyaman-nyaman. Okay, thank you Adik Karen atas pembentangan sebentar tadi. Dan last presenter from SMK Lundu, dipersilakan Adik Muhammad Iman bin Zulkifli untuk membentangkan mengenai projek yang telah dijalankannya. Dipersilakan Iman. Yep. Nampakkah? Slide nampak? Boleh nampak. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir pada petang ini. Hari ini saya akan membentangkan projek saya iaitu Hanging Garden daripada saya Muhammad Iman Haikal bin Zulkifli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Lundu, Sekolah Amanah Malaysia Kohort 2015. Tajuk projek saya hari ini ialah Hanging Garden, taman tergantung, iaitu menanam sayur dalam botol plastik yang terbuang. Objektif projek ialah 1. Berkebun sayur di kawasan rumah yang terhad untuk bercucuk tanam. 2. Mengurangkan pencemaran bahan plastik. 3. Menyokong kempen Kita Semula. 4. Menjimatkan kos pembelajaran dapur dan menghasilkan sayur-sayuran yang segar dan selamat dimakan. Kesan penggunaan semula botol plastik dapat mengurangkan longgokan bahan plastik dan pencemaran sisa pepejal.
boleh digunakan sebagai bekas tanaman sayur untuk mengurangkan kos pembelajaran tanaman. Juga projek ini boleh dapat jadi hiasan halaman rumah supaya nampak lebih menarik dan ceria. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam projek ini, iaitu pagar besi terpakai, paku, kabel tie, tanah kompos, pisau, biji benih dan botol plastik. Prosedur projek: menyediakan bahan bekas tanaman. 1. Mengumpul botol plastik. 2. Potong bahagian dasar botol plastik untuk memudahkan mengisi tanah ke dalam botol. 3. Menebuk penutup botol supaya membuat aliran air yang berlebihan dalam botol. Menyediakan tapak tanaman. 4. Membuat lubang pada botol menggunakan paku telah dipanaskan yang bertujuan untuk membuat laluan zip tie, kabel tie. 5. Mengikat botol pada pagar besi. 6. Mengisi botol dengan tanah kompos. Penjagaan tanaman. Memindah anak benih ke dalam bekas tanaman. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari, iaitu waktu pagi dan waktu petang. Ini adalah hasil tanaman pada minggu yang kelima. Contoh sayurnya ialah sayur sawi, sayur bayam dan sayur salad. Ini adalah lauk kami pada hari ini. Ada sayur yang segar dan selamat untuk dimakan. Refleksi. Saya berasa bangga kerana telah menyiapkan projek ini dengan jayanya. Banyak pengalaman baharu yang saya peroleh sepanjang saya menjalankan projek ini. Pertumbuhannya. Antaranya, saya dapat mengenali pelbagai jenis sayur-sayuran serta cara pertumbuhannya. Di samping itu, saya dapat mengembangkan kreativiti dalam mempelbagaikan penggunaan bahan plastik terbuang. Contohnya, menggunakan botol plastik sebagai bekas tanaman, lebih murah, menarik serta tahan lama. Saya berharap projek ini menjadi inspirasi dan memberi manfaat kepada semua. Memberi kesedaran kepada orang ramai supaya tidak membuang plastik merata-rata serta digunakan dengan pelbagai kaedah yang kreatif dan inovatif. #sayangi bumi kita, #lindungi kelestarian alam untuk kesejahteraan masa depan. Penghargaan. Terima kasih kepada ibu bapa saya, iaitu Puan Zuraida binti Tuah dan Encik Zulkifli bin Zainal, kerana mereka telah membimbing saya menjayakan projek Hanging Garden dan membantu saya menghasilkan slide untuk pembentangan pada hari ini. Terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada guru pembimbing Ekowira, iaitu Cikgu Dayang Timina binti Rasidi, Cikgu Zulkifli bin Zainal, Cikgu Rosniza binti Mat Saad dan Cikgu Misen anak Emon, kerana mereka memberi peluang dan kepercayaan pada saya untuk melaksanakan projek Ekowira dan membentang hasil dapatan saya pada petang ini. Sekian, terima kasih. Wah, tahniah, terima kasih adik Muhammad Iman Haikal atas pembentangannya, sangat menarik. Okay, Hanging Garden. Okay, kita ingat macam taman gantung Babylon tu kan? So this one Hanging Garden versi Malaysia. Okay, simpan dulu. Kalau ada soalan, simpan dulu. Jangan dulu tanyakan soalan sekarang sebab selain daripada adik-adik dari sekolah menengah, tahniah kepada 5 pembentang, tahniah kepada cikgu-cikgu, tahniah kepada ibu bapa bagi adik-adik SMK Lundu yang berjaya membuat pembentangan yang sangat-sangat memberikan satu inspirasi dan semangat baru untuk melihat macam mana kreatifnya mereka menjalankan projek ini walaupun ketika dunia sedang dilanda pandemik. Okey, jadi tanpa membuang masa, mari pula kita mendengar pembentangan yang akan dibentangkan oleh adik kita dari SK Pekan Kimanis. Sebelum tu Cikgu Sarina, boleh saya dapatkan nama penuh adik kita ni? Saya terlupa awal-awal tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat semua. Sebenarnya terima kasih kepada Madam Prema, Kak Zan, Encik Aizuddin, guru-guru dan yang telah menjemput Sabah, Sekolah Amanah Sabah untuk masuk dalam grup ni lah. So ini adalah pertama kali kita buat presentation lah. Kita minta dalam keadaan pandemik sekarang ni kita tidak berjumpa dengan murid, tetapi kita request dan ada seorang murid yang sudi untuk bersama kita hari inilah. Dengan kebenaran ibu bapa mereka lah untuk sama-sama membentangkan buat satu presentation. Jadi adik ini namanya Nur Safarina Tanis. Dia murid tahun 4 Bestari. Dia merupakan SBD setelah kita sikit pekan Cimanis lah. Walau bagaimanapun, terlebih dahulu saya minta maafkan sebab saya lihat because this is our first time, jadi saya tengok ada lari sikit kita punya presentation lah. Sebab saya lebih tunjuk minta dia buat tentang 3R tu, reduce, recycle dengan apa ni? Tentang 3R lah. Jadi, halo, boleh dengar kah? Boleh. Tak perlu minta maaf. Boleh dengar? Kita jangan membuat apa-apa, sebab diteruskan saja. masalah dia tadi kita di luar, bagian luar rumah. Jadi saya bawa dia untuk buat ni lah. Ya, sebab tapi di luar sana hujan lebat, jadi kita masuk lagi dalam rumah. Jadi dengan ini tapi cili sekolah kita adalah kita ada taman cili. Tetapi untuk sekolah rendah, cili biasanya akan diusahakan oleh ibu bapa mereka. Jadi mereka ini adalah orang yang akan menyiram. Kalau mereka pergi sekolah, mereka akan siram inilah pokok cili ini. Jadi kita teruskan saja apapun ini adalah presentation daripada adik ni lah. Okey, silakan. Happy? Buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusafina binti Tanis. Saya kelas 4 Bestari. Saya adalah ahli SPP SK3. Masa PKP kami juga menanam pokok lada. Tapi hari ini saya akan share cara-cara membuat tempat simpan lada. Bahan-bahannya adalah botol, gunting, tali, dan pita pelekat. Langkah pertama, gunting botol. Buat tertingkap untuk memasukkan cili. Langkah kedua, membuat lubang pada tutup botol menggunakan gunting dengan berhati-hati. Langkah ketiga, gunting tali dan masukkan ke dalam lubang tutup botol. Langkah keempat, menghias bekas simpan cili. Dan siap bekas simpan cili. Ini adalah Taman Cili SK3. Tugas kami adalah menyiram pokok cili dan menjual botol tempat simpan cili. Terima kasih. Nia, terima kasih. Yang real punya ya? Ni. Kenapa tidak? Real. Ini yang Real. cepat menang. Nak tu. Oh, itu yang hasilnya lah pokoknya. Iya. Aduh. Nampak. Kami boleh nampak dari sini. Nampak? Okey. Kita tak nampak skrin gelap. Jadi itu yang
Yang ini nih sebenarnya parents tu bantu murid-murid kita untuk tanam cili di rumah. Dan mereka gunakan ni, plastik ini kan. Okey, you terangkan. Yang bagi tahu mereka guna untuk tanam cili gitu kan. Saya menggunakan botol plastik untuk menanam cili. So, seperti inilah. Bye-bye. Terima kasih. Nampak. Skrin kita gelap di sini. Okey, bye-bye. Terus bye-bye hujungnya. Terima kasih. Ya. Saya dengar tapi tak nampak skrin apa kan. Oh, Terima kasih, kami Bang. nampak dengan jelas di sini. Okey. Ya, okey. Tania cantik. Ya, Nanti. ini nanti insyaAllah kita akan lebih apalah sebab kita sudah mula tengok bagaimana presentation itu dilakukan kan. Kami Dah cantik dah. Okey. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Tahniah sekali lagi adik Nur Safarina. Terima kasih Cikgu Sarina, ibu bapanya dan warga SK Pekan Kimanis. Ya, ada Mama. Oh, ada Mama Ya sekali sana. Tahniah Kak. Terima kasih sebab bantu adik Nur Safarina menyiapkan projeknya. Okey. Saya rasa hari ini 6 pembentang saja kan? Sekolah lain kita buat next session kan? Kak ada yang hari ini lagi nak buat? Tak ada kan? Sebab Next memang session lah. Kami next session nanti. next session, okey. Ya, Sebab insyaAllah. memang kita limitkan, kita pun faham keadaan masing-masing, jadi kita cuba untuk selesaikan dalam tempoh 1 jam dan nampaknya memang on the right track, right time. Okey, now kita buka untuk sesi soal jawab. Okey, jadi untuk yang ingin menanyakan soalan mungkin boleh sebut nama pembentang mana. Manalah tahu ada yang nak berminat tanya soalan kepada mereka, bagi tahu nanti kita minta adik-adik tu yang berkenaan tolong jawab. Kita jawab saja. Tiada yang betul, tiada yang salah. Okey, siapa nak tanyakan soalan, kita boleh buka ruang sesi soal jawab dah. Anyone? Hi everyone, this is Prema from Roots and Hi. Shoots. Terima kasih. Thank you so much to all the students, Alfonso, Bradford, Aifa, Karen, Muhammad Imran, and Nur Safarina. Your presentations were excellent. I like how you were very clear about what the benefits were, and you set out clearly the processes for each project, and you had your reflections to really consider what it is that you learned, and best of all, you celebrated and expressed your thanks and gratitude to the teachers and your parents, your family members who helped you achieve these projects. There was a very clear and well thought out presentation, and very well done for all of you. My question actually is for everyone, all of the students who presented. How much research, how much time did you spend researching all the methods that you used to plant what you chose to plant? Did you, how much time on average do you think you spent researching and learning about gardening and gardening techniques and planting techniques? Perhaps we can go in the same order as the presentation. So Alfonso first, then Bradford, Aifa, Karen, Muhammad Imran, and then Nur Safarina. Yes. So feel free, adik-adik yang nak respon dalam DM pun no problem. Okay, adik-adik boleh bagi some of respon. Macam tadi kita dengar ada yang gunakan baja kompos, ada yang gunakan banyak kaedah-kaedah. Sepanjang menjalankan projek ni kan, berapa banyak masa yang digunakan untuk mungkin buat bacaan di internet Buat ke, bacaan, buat kajian ke, research. tanya cikgu ke, agak-agak berapa lama tempoh digunakan untuk tujuan mendapatkan info-info bagi menjalankan projek ini. Jadi kita mulakan dari yang pertama sekali membentang tadi, adik Alfonso. Kasih unmute dulu ya, baru ni unmute dulu, kita pun mikrofon baru cakap. Mana adik Alfonso tadi? Masih dalam ni? Masih. Okey, macam mana adik Alfonso? Apa jawapan kita?
Saya minta bantuan ibu bapa saya pasal pertanian sebab mereka ahli petani. Berapa lama tuh? Berapa lama masa digunakan? Lama tak? Atau sambil-sambil buat, sambil-sambil bertanya? Dalam masa 2 bulan. 2 bulan. Oh, okay. So real teacher, real Yeah. experience yang dapat diguna pakai aplikasikan dalam projek ini. Thank you Adik Alfonso. Macam dengan Terima adik kasih. second one is adik Brad, right? Adik Bradford. Ya, Okay, apa jawapannya? Apa feedback kita? dalam masa 2 bulan macam tu lah baca dekat Google, cari tanah mana yang sesuai. Kadang-kadang pernah sekali gagal semua tumbuhan tu tak dapat hidup, semua mati. Lepas tu cuba lagi. Oh, Dari apakah mana mistake? tanaman yang kamu cuba yang gagal tu yang tak hidup? Hah? Apakah tanaman yang kamu berapa kali kamu cuba dan dapat bawa tanaman itu tak boleh gagal, kemudian kamu cuba bok choy. Itu yang terakhir kan? Ya. Tanaman apa tuh yang ditanam mati? Sayur bakcoy tadi. Sayur Oh, jadi pakcoy. kamu cuba beberapa kali dan beberapa kaedah yang berlainan. Kaedah satu aja. Gagal 2 kali, cuba 2 kali juga. Okay. Okay, so maksudnya tak give up lah walaupun tak hidup tumbuhan yang first try, second try, tapi yang ketiga dah berjaya. Okay, tapi buat research through bacaan dekat Google, ada buku-buku macam tu lah. Adik Brad. Ya. Okay, interesting. Okay, macam mana pula dengan adik Aifa? I made my own research almost every time I look on for my plant. Besides that, my parents also work in Felda, so that they help me a lot by type of soil, how to plant. Besides that, I also find some videos on YouTube on how hydroponic works. Sebab I did my hydroponic. Well done. So besides asking Yeah. your parents to support you, you also did your own research through YouTube, maybe some info from the internet, right? Prema, anything you want to add on about Aifa? No, it was just interesting to learn, because I think one of the things we all realize is that it isn't so easy just to plant something, throw a seed in the ground and Right. and let it grow. I mean, that happens all around us, but I'm very, very impressed by the different ways and the different methods, teknik, kaedah yang berlainan yang digunakan, research yang dibuat oleh setiap pelajar untuk membelajar teknik baru, teknik macam mana nak menanam, dan and it's very good. There are parents who work in Felda who are farmers who can explain that it isn't an easy thing to do. Right. So it makes the achievement all the more commendable when you succeed. How about Adik Karen? Adik Karen, she presented about organic fertilizer and then certain terms. To be honest, I've just heard them today. So I think Adik Karen get a lot of knowledge and she share a lot of new terminology about Yes. planting the vegetable for everyone today. So Adik Karen. The use of eggshells and the air cucian beras, Exactly, something yeah. I learned today. I've learned that too. So Karen, berapa lama? Apa research yang dibuat? Berapa lama ambil masa untuk buat tu sebelum menjalankan projek ini? Saya buat research sepanjang 1 minggu kerana ada ibu saya yang mengajar saya akar dan kemahiran untuk menanam sayur. Dan rumah saya hanya mempunyai bawang saja, so saya menanam daun bawang. Dan daun bawang merupakan salah satu tanaman yang paling mudah tanam. Okay, so means pilihan penanaman itu juga based on location, based on how easy and then how beneficial the vegetables to everyone, right? Sebab
pun adik Karen ada tunjukkan dengan kita apa kelebihan-kelebihan daun bawang tu. So good job, 1 minggu just for research and then Research. Yeah. she did it very well. Congratulations. Good Macam job. mana pula dengan adik Muhammad Iman Haikal? Dah buat macam dalam seminggu lah. Sebab ada ajar oleh ibu bapa macam mana nak tanam, lepas tu biji benih apa yang digunakan dengan tanah, jenis tanah digunakan. Lepas tu ada 2-3 hari untuk pilih cara untuk penanaman. Okay, so dalam seminggu jugalah diluangkan masa untuk membuat sedikit sebanyak research sebelum projek tu dimulakan. Well done, congratulations, thank you so Yeah, much. thank you so much. Macam mana pula dengan adik kita, adik Nur Safarina? Saya melihat ibu dan nenek saya menanam lada. Lada itu akan kami bawa ke sekolah. Tugas kami menyiram lada dan menjual botol simpan lada. Jadi adik Nur Safarina, kamu akan cuba nak tanam pokok cili sendiri satu hari nanti? Nak. Nak. Ya, dah belajar semua kaedah? Sekarang ada bantu juga kan? Ya, next step. Step yang lanjut, kamu akan tanam pokok cili sendiri. Bagus tu. Ya. Okay, I think everyone dah answered question from Miss Prema. Ada soalan lain daripada peserta-peserta kita lain, cikgu-cikgu dari sekolah lain ke, or any lipid advisor yang nak tanya soalan specific for the students pun boleh juga. It's not really necessary everyone to answer the question. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Umaiza daripada SK Bumi Lundu. Saya tak ada soalan, cumanya saya nak mengucapkan jutaan terima kasih dan cantik saya tengok projek yang murid-murid daripada SMK Lundu dan juga SMK daripada SK Kimanis. Memang saya nampaklah jadi ada idea untuk akan datang kalau diminta lagi untuk buat projek ni. Saya nampak macam menarik lah untuk saya boleh praktikkan di SK Bumi Putra Lundu sebab memandangkan saya cikgu baru di SK Bumi Putra tu, jadi pembentangan yang macam ni sangat memberi saya input lah. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Cikgu Humaiza. Don't worry, nanti kita akan ada slot yang akan datang and kita sangat alu-alukan pembentangan dari SK Bumi Putra. Okay, kita akan atur another session dalam next 2 weeks lah. Sebab 1 minggu ni kita buat preparation dahulu. And then selepas 2 minggu nanti kita akan adakan slot pembentangan yang ketiga dan waktu tu pun kita akan still buat cross cluster presentation. Jadi kita akan jemput semua lah. Sebelum tu saya nak minta maaf, yang first presentation tu daripada SK Sampadi dan SK Niup. Dan yang hari ini SMK Lundu dan SK Pekan Kimanis. Okay, so kita ada banyak sekolah-sekolah lain. Dan yang amat menyeronokkan kita adalah untuk Ecowira ni memang student sendiri yang buat presentation. Jadi kalau kita tengok the way how they present, the way how they answer, kita memang tahu itu telah dilakukan dan dialami oleh mereka sendiri based on real life situation. Okay, thank you Cikgu Maiza, thank you untuk kata-kata yang memotivasikan anak-anak murid kita dan kita semua. Okay, anyone else? Kita akan tamatkan lebih kurang dalam 3:45. Yes, kita ada Puan Norizan. Puan Norizan? Ya. Terima kasih ya. Saya tak adalah nak tanya soalan, cuma nak ucapkan tahniah lah kepada anak-anak yang membentang tadi tentang projek Ecowira ini. Memang cantik sekali lah, menarik dan mereka memang confident lah. Ya, nampak mereka betul-betul prepare ya presentation ini. Dan tahniah jugalah pada guru-guru penasihat Ecowira di sekolah anak-anak tadi kerana telah begitu tekun membimbing anak-anak sekolah tadi ya. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih lah kepada Encik Aizuddin ya kerana membenarkan kami jauh datangnya daripada Kelantan menyaksikan persembahan anak-anak dari Sarawak ini ya. Dan rombongan kami adalah terdiri daripada SLT dan guru-guru Ecowira daripada 5 buah sekolah
amanah ya di kluster Jeli. Daripada SK Jalan 6 juga ada. Ya, SK Jalan 6, Bandar Baru Bangi ya. SK Gempadang Kuantan, dan saya juga jemputlah daripada SK KLIA Sepang ya untuk melihat pembentangan ini, dan insya-Allah lah di masa akan datang nanti kami akan cuba bentangkan jugalah ya, anak-anak kami akan cuba bentangkan sebab mereka pun memang ada buat projek ini kat rumah ya. Cuma kami dah tengok tadi anak-anak daripada Sarawak begitu cantik sekali pembentangan mereka. Jadi nanti kami juga nak bentang macam itulah. Okey. Okey, terima kasih banyak. Okey, thanks Prema for the support. Cik Azudin, Puan Rabiah ya, dan semua guru-guru lah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Well done. Thank you. Kak Rabiah, you want to say something? Excuse me. Dengar tidak? Sorry. Dengar, boleh dengar. Ya, saya Cikgu Sarina, PK1 di SK Pekan Kimanis. Kalau boleh saya nak nanti Encik Azudin masukkan, add-kan juga saya punya PK HEM dengan Kokem. Mudah-mudahan bila kita ada ramai dalam grup ni, kita akan bagi satu persembahan yang baiklah, lebih baik lagi daripada yang hari inilah. So well understanding lagi, kita semua akan tahu apa sebenarnya yang perlu kita sediakan, sebab tu presentation Wira ni lah insyaAllah. So saya minta nantilah add-kan saja ya Puan Rabiah kah, Puan Rabiah ya. Nanti saya bagi nombor mereka, jadi kita akan the more the merrier lah. Kita akan tahu semua apa itu Wira di sekolah insyaAllah. Thank you juga masukkan kami dalam grup ini. Thank you. Thanks. Banyak manfaatnya. Dan saya rasa today saya rasa so excited tengok murid itu buat presentation. Thanks God, saya diberi peluang untuk tengok satu cara yang kita boleh sebar luas di sekolah kita nanti insyaAllah. Thank you. Thanks. Thank you very much. Okay, sebenarnya Cikgu Sarina, okay, yang pasal adding new teachers dalam grup tu kita akan buat. Tapi sebenarnya hari ini SK Pekan Kimanis pun did very well. Kita memang tidak ada specific format, tapi kita percaya hasil daripada presentation hari ini kita dapat lebih banyak new ideas. And then nanti kita akan masuk dalam grup tu, kita akan buat lebih ramai lagi orang supaya menyertai Wira. Okay, Miss Rabiah, yes, you want to say something? Okay, Assalamualaikum, selamat hari, good afternoon kepada semua. Saya nak ucapkan tahniah kepada semua student, semua murid-murid yang telah bentangkan presentation hari ini, dan juga kepada guru-guru yang banyak memberi sokongan kepada mereka. Tak lupa kepada ibu bapa di rumah, kerana sekarang murid-murid kita di rumah dan yang membantu mereka, banyak membantu mereka adalah ibu bapa, mungkin keluarga, kakak, abang dan sebagainya. Jadi tahniah kepada semua. Juga kepada pihak sekolah kerana telah menghantar presentation dan membenarkan student-student mengikuti program ini. Saya amat teruja tentang beberapa perkara yang berlaku pada hari ini. Sejak kita berjumpa mesyuarat pertama, mesyuarat kita semakin bertambah menunjukkan manfaatnya kepada alam sekitar, pengetahuan tentang alam sekitar, kesedaran tentang alam sekitar, malah ia telah meningkatkan komunikasi. Kita banyak berkomunikasi. Masa pandemik ini kita terkurung di rumah. Tetapi dengan adanya mesyuarat ini, saya dapat melihat muka-muka adik-adik di sekolah SKMK Lundu, SK Kimanis, rakan-rakan LIPED, guru-guru yang lain juga. Ya, jadi diharap komunikasi dan kolaborasi ini akan meningkat. Kerana hari ini kita nampak ada rakan-rakan kita daripada Jeli, Kelantan, Kuantan, Pahang, KLIA, daripada apa lagi, Kuantan, Jeli, yang rombongan Puan Norizan tu. Jadi ini menampaknya peningkatan dalam kolaborasi. Diharap kolaborasi ini akan lebih bermanfaat, akan lebih diperhebatkan, dimantapkan supaya kita dapat manfaat daripada projek Wira ini. Dan kepada Puan Sarina, SK Kimanis, thank you. Kami mengalu-alukan suggestion kepada Puan Sarina nak mengajak SLT semua masuk ke dalam kumpulan ini. Memang bagus kerana Wira ini akan lebih mantap, lebih berkesan apabila SLT memahami, SLT memberi sokongan yang padu. Okey, itu saja.
Sekolah saya SK Pekan Kimanis. SK Kimanis ada satu. Okey, SK Pekan Kimanis. Okey. Dulu saya saya sama-sama. Satu pekan, satu SK Kimanis. okey, confuse sedikit. Dulu tahun 2019 saya dan Aizudin ada melawat sekolah Pekan Kimanis, ya Udin? Ya. Jadi thank you Aizudin, that's all. Thank you. Okay, thank you very much. Thanks for your kind words. Terima kasih atas kata-kata motivasi yang telah diutarakan sebentar tadi. Okay, kita ada 5 minit lagi. Mungkin kalau ada last slot. Kalau ada, kita buka. Kalau tidak ada, ada tak soalan ke ataupun anything yang nak dikongsikan? Okay, saya rasa cukup lah kan, cukup dulu buat masa ni. I'll share the link sebab kita record this session, jadi boleh tengok nanti pada masa yang akan datang. And then untuk makluman adik-adik, kalau ikut secara logiknya, pembentangan hari ini adalah pembentangan peringkat kebangsaan. Okay, so we will see macam mana cara kita boleh recognize your presentation today. So walaupun duduk ke rumah, sebenarnya adik-adik dah mewakili sekolah untuk membuat satu pembentangan di peringkat kebangsaan. So if you are in Form 5, maybe this is something that contribute to your KOKO punya skor nanti. Okay, jadi sekali lagi saya ingin merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, walaupun bukan yang melibatkan sekolah yang membentang, tetapi kita ada banyak sekolah-sekolah yang saya difahamkan macam SMK Bangsar hari ini pun ada PLC, tapi ada juga wakil yang join dalam sini. Jadi SK Sampadi saya dah nampak Cikgu Rosma, Cikgu Humaiza, kemudian guru-guru SMK Lundu, semua cikgu-cikgu. Saya ni sejak pandemik ni saya cepat sikit hilang ingatan. Jadi saya minta maaf, saya tidak boleh sebut satu persatu nama sekolah, tapi I truly appreciate every single you who willing to spend your time untuk support anak-anak murid kita. Jadi selepas ni kita akan sharekan link tu, you may share this link to your teachers juga. Let them see macam mana adik-adik kita ni telah membanggakan nama sekolah, sanggup meluangkan masa untuk menjalankan projek ini demi membawa nama sekolah dan demi merasai pengalaman sendiri untuk mereka kenang di kemudian hari. Okey, jadi kalau tidak ada apa-apa soalan, secara rumusannya semuanya telah membuat pembentangan yang sangat-sangat menarik. Kita tidak ada spesifik format, kita tidak ada spesifik formula untuk buat pembentangan. We wish to listen, we wish to hear, we want to see the real experience that you have experienced throughout this project. Okay, jadi ada soalan berkaitan dengan Sijil, insyaAllah we will, I think Prema will take notes about it, and then mungkin kita akan see what can we do for our teachers and students. Jadi sekali lagi kami merakamkan berbanyak-banyak terima kasih. Sampai di sini sahaja untuk edisi pada kali ini. InsyaAllah 2 minggu atau pada masa yang akan datang, bila kita ada sesi pembentangan yang seterusnya, kita akan kongsikan dan kita akan panjangkan invitation tu kepada semua. Jadi sekian saja dahulu untuk hari ini. Stay at home, stay safe, terutamanya buat kawasan-kawasan yang sekarang ni sedang tinggi kes COVID. Jaga diri baik-baik, jaga keselamatan. Semoga kita dapat berjumpa secara bersemuka pada masa yang akan datang. Jadi sekian saja daripada kami. Saya minta wakil daripada DPED dan Root and Shoot untuk stay sekejap. Yang lain boleh meneruskan dengan tugasan lain, beristirahat. Okey, terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Stay safe everyone. Bye cikgu-cikgu. Take care. Bye. Terima kasih. Ya, bye.